Sajak Muhammad, guru kemanusiaan di malam kelam. Wahyu turun gemilang, Al-Quran mulia, sinar petunjuk terang. Kepada seorang nabi buta huruf jiwanya, Muhammad SAW, penerima rahmat nyata. Bukan baca, bukan tulis, hatinya suci, Tuhan memilihnya, murni tanpa budaya dicuci. Wahyu mengalir, tak terpengaruh tamadun, hanya kalam ilahi, mengisi jiwa dan pikiran. Dia tak bercakap ikut hawa, firman Tuhan. Wahyu murni, dari Yang Maha Kuasa turun. Jibril mengajar, dengan kuasa penuh rahmat, Nabi Umi menyampaikan tanpa cela sedikit. Buta huruf baginya, lencana mulia, kehormatan tinggi, pujian seluruh dunia. Guru umat, ilmunya tiada tandingan, kepintaran luar biasa, dalam hati yang sucinan. Sekali dengar, Al-Quran dihafal tepat, ayat-ayat suci disusun tanpa silap. Dalam solat, bacaan mengalir sempurna, tanpa keliru, tanpa tertinggal, walau sehuruf sahaja. Dari Gua Hira, dakwahnya bermula, cahaya kebenaran menyuluh jiwa hamba. Kasihnya kepada umat, bagai mentari pagi, menuntun ke jalan lurus, penuh budi. Al-Quran di tangan, salinan Loh Mahfuz, disampaikan Nabi tanpa ubah, tanpa ragu. Dari Jibril ke hati, ke sahabat setia, kebenaran abadi, hingga akhir masa. Keajaiban angka, saksi kebenaran 2 ayat Al-Araf. Rahasia terungkap, Rasul, Tuhan panggil dengan hormat. 6 panggil dia perkataan, antara 2 gelaran mulia, usia Nabi, petanda keajaiban nyata. Jumlah ayat, 157 dan 158 bersatu di 19. 5 rukun Islam, dalam kelipatan 63 menari. Perkataan kematian di ayat kedua hadir, ke-63 dari awal, usia Nabi saat akhir. Huruf alif dan lam dalam Rasul menjelma, 6 patah dan mim 3, dalam harmoni yang sempurna. 4 kali alif, 4 kali lam, hasilnya 16, keajaiban berangka, menutup pintu keraguan. Ayat 157, 2 huruf, rahasia terbuka, script jelas dari awal Quran, harmoni nyata. Jumlah huruf 2 ayat, 3 Hujz 3 menjelma, 11 kali 11 kali 11, keajaiban terkata. Saksi dari surah lain ayat 3-15, Ali Imran, 11 perkataan terang, Adam, Nuh pilihan, keluarga gemilang. Al-Baqarah 157 dan 158, 33 perkataan menari, 11 tambah 11 tambah 11, kebenaran berseri. Surah Al-Ikhlas, huruf alif dan waw berpadu, bab 4 kalimat dari kufuan hingga akhir ragu. Huruf Ain di Al-Fatihah, 6 kali dalam stup 14 bilangan surah, rahasia Quran tak pernah sirna. Hujah kepada pengingkar, kepada yang ragu, dengar fakta ini, adakah Nabi Umi menyusun huruf sendiri? 62326 ayat, harmoni angka sempurna, mustahil manusia cipta, hanya Tuhan mampu nyata. Kepada yang berkata, dari Bible dicuri, Taurat dan Injil meramalkan Nabi akhir ini. Jika benar, mengaku Muhammad Rasul mulia, jika menolak, angka ini menutup hujah sia-sia. Puji bagi Tuhan, pencipta keajaiban Muhammad SAW, guru umat, cahaya petunjuk, buta huruf, namun ilmunya tak pernah rapuh. Al-Quran saksi, angka-angkanya bercakap, kebenaran ilahi, hingga kiamat tak pernah lenyap. Maha suci Allah, sistem Quran menakjubkan, huruf, perkataan, ayat dalam harmoni penuh rahmatan. Renungkan wahai insan, bukti nyata di depan, Muhammad, guru kemanusiaan utusan Tuhan. Nota, Mahfuz, tempat di mana Al-Quran disimpan dalam bentuk asalnya di sisi Allah sebelum diturunkan. Al-Araf, surah ke-7 dalam Al-Quran, yang mengandungi ayat 157 dan 158 yang disebut dalam sajak ini. Normal, ulasan terhadap sajak, Muhammad, guru kemanusiaan. Versi sajak Muhammad, guru kemanusiaan ini telah mengintegrasikan puitis Rasulullah dengan jayanya, menjadikan karya ini lebih padat, emosional, dan mudah diakses oleh pembaca pelbagai latar belakang. Berikut adalah ulasan terhadap sajak ini dengan fokus pada isi yang telah dibuat berdasarkan continuity sebelumnya. 1. Struktur dan gaya bahasa sajak ini mengekalkan struktur asal yang terdiri daripada pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW, keajaiban Al-Quran, keajaiban berangka, hujah terhadap pengingkar, dan penutup yang memuji kebesaran Allah. Namun penambahbaikan telah dilakukan dengan memadatkan bahagian-bahagian tertentu, terutamanya bahagian keajaiban berangka, agar lebih ringkas dan mudah diikuti tanpa mengurangkan kesan puitisnya. Gaya bahasa tetap puitis dan penuh emosi, dengan baris seperti di malam kelam, wahyu turun gemilang, dan kasihnya kepada umat, bagai mentari pagi, yang mengekalkan irama dan keindahan. Penambahan nota kaki untuk istilah seperti Loh Mahfuz dan Al-Araf adalah sentuhan bijak, menjadikan sajak lebih mesra kepada pembaca awam yang mungkin tidak biasa dengan istilah teknikal. Key point A. Pemadatan bahagian keajaiban angka, saksi kebenaran, dipendekkan dengan memfokuskan pada fakta numerik yang paling menonjol, seperti hubungan nombor 63 dengan usia Nabi, jumlah ayat 3-11, 157 plus 158, dan harmoni huruf alif dan lam.
Ini menjadikan bahagian ini lebih mudah dicerna tanpa kehilangan intipati keajaiban berangka. Contohnya, butiran kompleks seperti pengulangan huruf tertentu telah diringkaskan, tetapi tetap mengekalkan kekuatan hujah, seperti 11 kali 11 kali 11, keajaiban terkata. B. Penambahan imagery. Penambahan bait tentang kehidupan Nabi, yaitu dari Gua Hira, dakwahnya bermula, cahaya kebenaran, menyuluh jiwa hamba, kasihnya kepada umat, bagai mentari pagi, menuntun ke jalan lurus, penuh budi, adalah peningkatan yang sangat signifikan. Bait ini membawa dimensi emosional yang lebih kuat, menggambarkan perjuangan dakwah Nabi dan kasih sayangnya kepada umat, dengan imajan yang hidup dan menyentuh hati. Metafora mentari pagi dan cahaya kebenaran menambah kehangatan dan kedekatan emosi, menjadikan Nabi sebagai figur yang lebih relatable. C. Penjelasan konteks penambahan nota kaki untuk Lauh Mahfuz. Tempat di mana Al-Quran disimpan dalam bentuk asalnya di sisi Allah sebelum diturunkan. Dan Al-Araf, surah ke-7 dalam Al-Quran, yang mengandungi ayat Sawi Mildew dan jumlah 8 yang disebut dalam sajak ini, adalah langkah cemerlang. Nota ini membantu pembaca yang kurang memahami istilah teologis untuk mengikuti sajak tanpa kekeliruan, menjadikan karya ini lebih inklusif. 1. Tema dan nilai. Tema utama sajak ini tetap utuh, memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang ummi, menonjolkan keajaiban Al-Quran, dan membuktikan kebenaran ilahi melalui harmoni numerik. Penambahan bait tentang dakwah Nabi mengukuhkan nilai kasih sayang dan kepimpinan, menjadikan sajak ini bukan sahaja intelektual, tetapi juga menyentuh hati. Nilai-nilai yang menonjol termasuk keimanan dan keajaiban, keajaiban numerik, seperti hubungan nombor 63, 1 dan 3 mengukuhkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kemanusiaan Nabi. Penambahan bait tentang kasih sayang Nabi menonjolkan sifatnya sebagai guru yang penuh budi, menjadikan sajak lebih emosional. Hujah logik. Hujah terhadap pengingkar kekal kuat, dengan soalan retorik seperti, adakah Nabi ummi menyusun huruf sendiri, yang menutup ruang sanggahan? 1. Keajaiban berangka. Bahagian keajaiban berangka tetap menjadi daya tarik utama, tetapi kini lebih terfokus. Contohnya, nombor 663 mengaitkan usia Nabi dengan jarak perkataan antara gelaran Rasul dan Nabi Ummi. Nombor 315, jumlah ayat 157 dan 158 yang selari dengan 5 rukun Islam, 63/5. Nombor 111, bilangan surah dalam Al-Quran yang muncul dalam pelbagai konteks, seperti pengulangan huruf Ain di Al-Fatihah. Pemadatan maklumat numerik ini menjadikan bahagian ini lebih mudah diikuti, tetapi tetap memukau dengan keajaiban matematik yang menunjukkan ketelitian Al-Quran. 1. Kekuatan hujah terhadap pengingkar. Bahagian ini kekal sebagai puncak intelektual saja. Hujah seperti 6, 2, 3, 6 ayat, harmoni angka sempurna, mustahil manusia cipta, hanya Tuhan mampu nyata, tetap tegas dan logik. Penambahan konteks sejarah tentang terjemahan Taurat ke dalam bahasa Arab selepas zaman Nabi menambah kekuatan hujah, menjadikan sajak ini relevan untuk dialog antara agama. 2. Nilai estetik dan spiritual. Secara estetik, sajak ini memukau dengan irama yang mengalir dan imajan yang kuat, seperti cahaya kebenaran, menyuluh jiwa hamba dan kebenaran abadi hingga akhir masa. Penambahan bait tentang dakwah dan kasih sayang Nabi meningkatkan daya tarik emosional, menjadikan sajak ini lebih daripada sekadar hujah intelektual, tetapi juga panggilan spiritual. Secara spiritual, sajak ini mengajak pembaca untuk merenung kebesaran Allah dan keajaiban Al-Quran. Dengan baris penutup, renungkan wahai insan, bukti nyata di depan, Muhammad, guru kemanusiaan, utusan Tuhan, yang meninggalkan kesan mendalam. 1. Penilaian keseluruhan sajak ini lebih seimbang antara keindahan puitis, kedalaman intelektual, dan kesan emosional. Pemadatan, mengurangkan butiran numerik yang kompleks menjadikan sajak lebih mudah diakses tanpa mengorbankan intipati. Imagery tambahan, bait tentang Gua Hira, dan kasih sayang Nabi menambah dimensi kemanusiaan, menjadikan sajak lebih menyentuh hati. Nota kaki, penjelasan istilah teknikal memastikan sajak boleh dinikmati oleh pembaca pelbagai latar belakang. Kesimpulan versi sajak Muhammad, guru kemanusiaan adalah karya yang lebih padat, emosional dan inklusif berbanding versi asal. Penambahan bait tentang dakwah dan kasih sayang Nabi, pemadatan bahagian numerik, dan nota kaki untuk istilah teknikal telah meningkatkan daya tarik sajak ini tanpa mengurangkan kekuatan hujahnya. Sajak ini kini bukan sahaja merayakan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan keajaiban Al-Quran, tetapi juga menyentuh hati pembaca dengan imajan yang hidup dan mesej yang mendalam,
menjadikannya sebuah karya puitis yang lengkap dan memukau. Di kota Makkah, seorang lelaki bernama Muhammad ibn Abdullah dikenali sebagai Al-Amin, yang amanah. Beliau tidak tahu membaca maupun menulis, beliau adalah ummi, tidak berpelajaran. Namun dalam masyarakat yang menghargai kefasihan, beliau akan menyampaikan perutusan yang akan menjadi kemuncak sastra Arab. Allah memilih beliau sebagai wadah yang suci, akal yang tidak dibentuk oleh falsafah manusia, untuk menerima perutusan terus dari langit. Ketidakmampuan beliau membaca atau menulis adalah bukti bahwa perkataan yang diucapkannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari sumber yang jauh lebih agung. Muhammad menjalani kehidupan yang sederhana, yang boleh kita contohi, seorang anak yatim, penggembala, pedagang, suami bapa. Allah memilih manusia, bukan malaikat, agar kita dapat mengaitkan diri dengan beliau, dan berusaha mencontohi akhlaknya. Kemanusiaan beliau adalah rahmat bagi kita semua. Kisah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bermula dengan seorang yang amanah, dihormati oleh masyarakatnya, namun tidak dapat membaca sepatah perkataan pun. Ini menjadi permulaan mukjizat terbesar yang akan beliau bawa Al-Quran yang mulia. Sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi yang tidak berpelajaran, sebagai petunjuk dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Kehidupan beliau adalah bukti, dan Al-Quran adalah dalilnya. Pada usia 40 tahun, Muhammad mencari ketenangan di Gua Hira, merenungkan keadaan kaumnya, dan merindukan kebenaran. Pada suatu malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril muncul, memerintahkan, "Iqra, bacalah." Muhammad, yang tidak berpelajaran, menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Setelah 3 kali pelukan, Jibril membaca, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Ini adalah ayat-ayat pertama Al-Quran, menandakan permulaan kenabian beliau. Selama 23 tahun berikutnya, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, ayat demi ayat, surah demi surah, menangani keperluan masyarakat Muslim yang semakin berkembang. Nabi membaca setiap wahyu kepada para sahabatnya, yang menghafal dan menuliskannya di atas apa sahaja bahan yang mereka temui. Wahyu secara beransur-ansur ini adalah rahmat, memudahkan untuk memahami dan mengamalkannya. Penurunan Al-Quran bukanlah satu peristiwa tunggal, tetapi proses yang hidup, membentuk hati dan masyarakat. Yang itu berjandi dan pensension. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, bukan hanya pada kata-kata, tetapi juga pada keharmonian bilangannya. Perkataan hari muncul 3,55 kali, jumlah hari dalam setahun. Bulan muncul 12 kali. Dunia dan akhirat masing-masing muncul 11 kali. Malaikat dan syaitan masing-masing 88 kali. Hidup dan mati masing-masing disebut 115 kali. Nabi menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun, dan Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Nombor-nombor ini bergema dalam struktur Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, mempunyai 19 huruf. Al-Quran mempunyai 11 surah, gandaan 19. Ketepatan sedemikian adalah di luar kemampuan manusia, terutamanya bagi seorang yang tidak berpelajaran di padang pasir. Corak-corak ini adalah tanda penulisan ilahi. Angka-angka ini menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Keajaiban matematik Al-Quran terus menginspirasi kekaguman. Gua Hira adalah tempat bermulanya misi seorang nabi. Muhammad, yang risau dengan ketidakadilan dan penyembahan berhala, mencari ketenangan dan renungan. Apabila wahyu pertama datang, beliau ketakutan dan bergegas kepada istrinya Khadijah, yang menenangkan beliau dan menjadi orang pertama yang beriman kepadanya. Selama 3 tahun, perutusan itu dikongsi secara senyap dengan keluarga dan sahabat terdekat, membina asas keimanan. Beliau mengajarkan keesaan Allah, solat, keadilan, dan kebaikan, memupuk masyarakat kecil. Pendekatan beliau lembut dan sabar, mengajak dengan kasih sayang dan belas kasihan. Al-Quran menggambarkan beliau sebagai rahmat kepada seluruh alam. Beliau amat prihatin terhadap mereka yang menolak perutusan itu, bukan kerana marah, tetapi kerana kasih sayang terhadap nasib mereka. Allah menenangkan beliau, mengingatkan beliau agar tidak bersedih atas kekufuran. Misi beliau bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang membimbing manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kehidupan beliau adalah bukti kasih sayang dan empati yang tidak mementingkan diri. Misi Nabi bermula secara senyap, tetapi kesannya akan bergema sepanjang sejarah. Belas kasihan beliau kekal menjadi contoh bagi semua.
Sejak awal, Nabi Muhammad menghadapi keraguan dan tentangan. Kaum Quraisy menuduh beliau sebagai ahli sihir, penyair, atau orang gila. Tetapi Al-Quran itu sendiri adalah jawabannya. Cabaran untuk menghasilkan walaupun satu surah seperti Al-Quran tidak pernah dipenuhi. Muhammad tidak berpelajaran, tidak dapat membaca atau mempelajari kitab-kitab lain. Menjadikan dakwaan meniru adalah mustahil. Al-Quran membetulkan kitab-kitab terdahulu dan mendedahkan butiran yang tidak diketahui, seperti jasad Firaun yang terpelihara, yang ditemui berabad-abad kemudian. Ia menerangkan fakta-fakta saintifik, embriologi alam semesta yang mengembang, kitaran air, jauh sebelum sains mengesahkannya. Kecemerlangan sastra Al-Quran kekal tiada tandingan. Orang Arab, pakar bahasa, tidak dapat meniru gaya atau kedalamannya. Struktur unik dan makna mendalamnya adalah bukti jelas asal-usul ilahinya. Al-Quran berdiri sebagai mukjizat abadi yang hidup. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang dicirikan oleh rahmat, keadilan, dan kasih sayang. Beliau berkongsi kesusahan para pengikutnya, hidup sederhana walaupun memiliki kekuasaan. Belas kasihan beliau meluas kepada musuh-musuhnya. Apabila beliau menakluki Makkah, beliau mengampuni mereka yang telah menganiaya beliau. Beliau menyayangi kanak-kanak, menunjukkan kasih sayang dan hormat, dan mengubah pandangan masyarakat terhadap mereka. Beliau menetapkan hak-hak untuk kanak-kanak dan wanita, memupuk generasi akan datang dengan kebaikan. Keimanan beliau yang teguh kepada Allah adalah sumber kekuatan dan kesabaran beliau. Dalam saat-saat bahaya, beliau menenangkan para sahabatnya. Jangan bersedih. Sesungguhnya, Allah bersama kita. Kepercayaan beliau kepada Allah tidak pernah goyah, walaupun dalam masa-masa paling gelap. Beliau mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemaafan, bukan dendam. Kehidupan beliau adalah model perkhidmatan, kerendahan hati, dan keimanan. Dengan keimanan yang sejati, beliau menunjukkan sebarang halangan dapat diatasi. Contoh beliau terus menginspirasi hati di seluruh dunia. Lauh Mahfuz, Lauhul Mahfuz, adalah sumber syurga bagi semua wahyu ilahi. Ia mengandungi segala yang telah berlaku dan akan berlaku, dilindungi oleh Allah. Al-Quran yang kita pegang adalah salinan perutusan abadi ini. Kata-katanya wujud bersama Allah jauh sebelum penciptaan. Malaikat Jibril menyampaikan kata-kata ini ke hati Nabi selama 23 tahun. Lauh Mahfuz menjamin kesucian Al-Quran dan perlindungannya daripada kerosakan. Allah berjanji, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Setiap peristiwa, setiap ketetapan, dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Konsep ini mengingatkan kita akan ilmu dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Merenungkan Lauh Mahfuz, merendahkan diri kita di hadapan pencipta kita. Al-Quran menggambarkan Al-Araf, tempat tinggi, sebuah tempat antara syurga dan neraka pada hari kiamat. Mereka yang amal baik dan buruknya seimbang menunggu di sini, melihat kedua-dua ganjaran dan hukuman. Mereka menyapa penduduk syurga dan berdoa agar tidak termasuk di kalangan orang yang zalim. Kisah mereka mengajar kita untuk tidak pernah berpuas hati dengan amalan kita. Setiap perbuatan itu penting. Walaupun dosa kecil boleh menahan kita, manakala perbuatan baik yang kecil boleh memberatkan timbangan. Akhirnya dengan rahmat Allah, penduduk Al-Araf akan memasuki syurga. Kisah mereka adalah pelajaran dalam berusaha untuk kebaikan dan berharap pada rahmat Allah. Marilah kita berusaha untuk mencapai peringkat syurga yang tertinggi. Jangan pernah putus harapan. Kita telah mengembara melalui kehidupan seorang nabi yang tidak berpelajaran, dipilih sebagai guru bagi seluruh umat manusia. Kehidupan Nabi Muhammad adalah panduan hidup, relevan untuk setiap generasi. Al-Quran yang dibawanya kekal murni, keajaibannya terungkap pada setiap zaman. Ia adalah perbualan langsung dari Allah, tali yang perlu dipegang erat. Marilah kita menjadikannya teman kita, membaca dan mengamalkan petunjuknya. Contoh Nabi dibina atas kasih sayang, kemaafan, dan kepuasan hati. Beliau mengajarkan kebaikan, keadilan, dan perpaduan dalam dunia yang berpecah belah. Marilah kita berusaha untuk mencontohi ajarannya dalam tindakan dan niat kita. Dengan mengikuti jejak langkah beliau, kita menemui kejayaan dan kedamaian sejati. Warisan beliau adalah hati yang berubah, cahaya yang bersinar sehingga akhir zaman.